Ini antara perkara yang perlu kita berikan pendekatan positif sebenarnya, ya, kerana kanser saya kira mungkin meninggalkan impak yang besar, bukan saja kepada pesakitnya tapi kepada keluarga mereka, kepada jaringan di sekitar mereka. Dan apabila disebut bahawa kanser kanak-kanak bukan penghujung kehidupan, ia sebenarnya untuk memberikan ataupun mewujudkan cahaya itu sendiri. Dan sesungguhnya kita, seperti kata Hisham, ada tetamu istimewa hari ini bercakap tentang kanser kanak-kanak yang secara puratanya di Malaysia dikatakan lebih kurang 1,200 kes baru kanser kanak-kanak didiagnosis pada setiap tahun. Dan tidak seperti orang dewasa, majoriti kes kanser kanak-kanak tidak diketahui puncanya dan strategi pencegahan mungkin lebih sukar lagi. Ini yang akan sama-sama kita bincangkan. Pertama sekali, tetamu saya ialah Dr. Hisham Shah Muhammad Ibrahim, Ketua Unit dan Pakar Perunding Kanan, Rheumatologi dan Onkologi, Institut Pediatrik HKL. Apa khabar, Doktor? Baik, terima kasih. Terima kasih juga Doktor kerana bersama-sama kami. Dan juga seorang lagi tetamu ialah Nur Amira Mat Yusof, merupakan bekas pesakit leukemia. Apa khabar, Nur Amira? Alhamdulillah. Baik, terima kasih. Alhamdulillah. Kalau boleh kita nak tahu, Amira sekarang umur berapa? Sekarang saya berusia 22 tahun. 22 tahun dan semasa melawan leukemia pada usia? Seawal usia 7 tahun. 7 tahun. Ya. Okey. Itulah dia. Baik, sebelum kita pergi lebih jauh, mungkin boleh Dr. Hisham berikan dulu penerangan secara ringkasnya apa dia jenis kanser kanak-kanak yang terutama yang selalu berlaku di Malaysia. Terima kasih Sharina. Seperti yang kita tahu tadi, lebih kurang 1,200 pesakit kanser kanak-kanak setiap tahun. Daripada jumlah ini, kebanyakannya adalah jenis leukemia. Okey. Kadang-kadang 40% ke 50% lah, ya. Leukemia itu adalah kanser sel darah putih. Ya. Itu yang kerap. Selain daripada leukemia, kita ada juga kanser otak, lepas tu ada juga kanser kelenjar, lepas tu kanser organ-organ di dalam badan, tubuh badan. Umpamanya kanser mata, kanser hati, kanser buah pinggang dan sebagainya, ya. Itu secara menyeluruhnya. Tapi yang berbeza dengan kanser kanak-kanak dengan dewasa ni, kadar sembuh adalah begitu tinggi berbanding. Kalau kita tengok di dunia perubatan moden sekarang ini, hampir 80% insya-Allah dapat kita sembuhkan. Itu secara pendahuluannya lah. Ya, ya. Dan overview kalau kita sebut juga tentang bagaimana hospital kita, khususnya mungkin di bawah Kementerian Kesihatan dan hospital Kuala Lumpur sendiri menangani kes-kes kanser kanak-kanak dan kes kejayaan ini. Macam mana, Doktor? Masa tahun 80-an tu ada seorang atau dua orang saja pakar perunding kanser kanak-kanak. Tapi dalam masa terakhir ini kita dah meningkatkan perkhidmatan kita. Doktor pakar kanser kanak-kanak telah bertambah. Selain daripada Hospital Kuala Lumpur, kita mula pada awal tahun 80-an. Lepas tu tahun 1994 kita mulakan pemindahan sum-sum tulang. Sekarang kita ada 6 hospital di wilayah. Maknanya di Pulau Pinang, di Ipoh, di Pandan, lepas tu di Kuala Terengganu, di Sabah dan juga di Sarawak. Kita mempunyai perkhidmatan pakar perunding kanser kanak-kanak. Jadi dulu mereka perlu datang ke Kuala Lumpur untuk menerima rawatan, tapi sekarang alhamdulillah perkhidmatan Kementerian Kesihatan untuk kanser kanak-kanak ini telah kita kembangkan di seluruh negara. Ya, dan kalau kita bercakap tentang kanser yang disenaraikan tadi, ya, antara bilangan kes kanser yang mungkin paling banyak di Malaysia berlakulah, dan adakah masalah di mana ia tidak dapat dikesan awal juga merupakan cabaran kepada hospital untuk membantu merawat pesakit? Ya and tidaklah, ya. Yang ya tu kadang-kadang pesakit tu dululah kita tidak ada tenaga pakar, ya, untuk mendiagnosa penyakit kanser ini. Jadi mungkin masa zaman dahulu sebelum kita ada pakar perunding dan pusat-pusat rawatan yang khas, mungkin mereka ni dirawat secara biasa, ya, secara umum. Tapi bila kita ada pakar-pakar perunding yang telah dilatih, maka kita dapat mendiagnosa pesakit kanser ini. Jadi yang pentingnya pesakit kena datang awal, ya. Okay. Kalau mereka datang awal, dapat tahu tanda-tanda awal, lalu mendapatkan rawatan di hospital, lepas tu kita dapat diagnosa yang betul,
Selepas tu dia perlu menjalani pelbagai kaedah rawatan. Kanser kanak-kanak ni kita gunakan pelbagai kaedah rawatan. Bukan hanya ubat makan atau suntikan, ada beberapa kaedah rawatan yang lain. Kita guna pakai. Jadi tentu saja kalau doktor kata pesanannya itu kepada supaya pesakit cepat datang ke hospital ialah kepada ibu bapa lah, kerana pesakit kanak-kanak mereka mungkin tidak begitu tahu tentang diri mereka sendiri, dan orang katakan juga simptom-simptom awal ini biasanya ialah simptom biasa seperti demam ataupun mungkin tak selera makan, tak selera makan yang sebagainya. biasa kita kaitkan dengan kanak-kanak. Jadi agak susah juga untuk ibu bapa kenal pasti, doktor. Ya, tapi yang kita nak tahu sama ada demam ataupun simptom-simptom yang biasa tu sama ada dia serius atau tidak, simptom ni dia berpanjangan. Dia tak berhenti. Kadang-kadang kalau ada demam sesama kita pergi jumpa doktor, dalam masa beberapa hari dia dapat sembuh ya. Tapi kalau kanser leukemia sebagai contohnya ya, disebabkan sel darah putih yang dibentuk badan tu merupakan sel darah putih yang berpenyakit. Jadi dia tak dapat melawan kuman. Jadi kalau dia demam tu berpanjangan. Berminggu-minggu dia pergi hospital, balik tak baik. Lepas tu bila doktor tu memeriksa keadaan kanak-kanak tu, dia akan mendapat tanda-tanda tertentu. Kadang-kadang pucat, lepas tu ada tanda-tanda perdarahan, lepas tu ada tanda-tanda bengkak pada kelenjar limpa, lepas tu bengkak pada hati dan pada spleen dan sebagainya. Jadi kombinasi tanda-tanda dan simptom-simptom ni boleh memberi tanggapan pada doktor bahawa ini mungkin leukemia. Dan dia akan membuat penyiasatan lanjut. Dan diagnosis ini biasanya dapat dibuat di hospital lah, bukan di klinik biasa, mungkin klinik yang kurang sedikit kelengkapannya begitu. Baik. Kita nak tanya Amira, pengalaman semasa masih lagi merupakan pesakit leukemia. Awal-awalnya apa simptom yang Amira ingat? Simptom yang normal yang tadi kita sebutkan, iaitu demam, letih lesu, selera makan berkurang, dan juga terdapat pendarahan yang kita seperti pendarahan hidung dan juga gusi. Itu secara berterusan. Dan kebetulan pada masa itu pendedahan mengenai kanser kurang, dan pada masa itu jugalah saya agak lewat ke hospital sebenarnya untuk mendapatkan rawatan. Amira tinggal di mana? Saya tinggal di Segambut. Dan ke hospital Kuala Lumpur lah selepas tu. Okey, baik. Berapa lama tempoh rawatan yang Amira ingat? Pada awal tahun 2000 saya didiagnoskan mengidap leukemia lah, dan seterusnya terus mengikuti rawatan kemoterapi, dan pada hujung tahun 2000 tu saya menjalani rawatan pemindahan susum tulang lah. Dan secepat yang setahun itulah saya menjalani rawatan, dan seterusnya mengikuti follow up seperti biasa je lah. Dan disahkan bebas kanser? Disahkan tu tak officially lah sebenarnya, sebab every year pergi follow up, kita check darah, and then after 10 years tu barulah ada yang doktor cakap there's no blasin dekat result. So Alhamdulillah. Dan kalau boleh Amira kongsikan macam mana sebagai seorang kanak-kanak usia 7 tahun, 8 tahun pada masa itu tak pergi sekolah, rasa sakit yang macam mana semasa kemo, semasa rawatan-rawatan yang dijalankan? Masa tu memang tak tahulah nak kata macam mana, sebab keadaan berubah, yang mana kita berada di hospital dalam masa yang lama, dan pada masa tu environment berbeza. Environment semasa di rumah berbeza, di hospital berbeza. Bak kata Dr. Hisham lah, kanak-kanak mesti trauma dalam hospital, takut pada doktor, jururawat, semua tu. Lepas tu agak mengambil masa untuk membiasakan diri dengan rawatan dan environment lah. Menangis selalu atau macam mana? Itu perkara biasa bagi kanak-kanak. Okey. Dan sekolah, Amira tak ke sekolah mungkin? Ya, pada awal treatment saya tidak pergi ke sekolah lah, buat masa sementara, dan pada ada masa yang dibenarkan selepas rawatan, 6 bulan selepas rawatan tu saya pergi ke sekolah, tetapi tidak kerap lah. Apa perasaan Amira sebenarnya bila doktor kata leukemia? Masa tu dah faham leukemia tu macam mana? Masa tu masa tu kanak-kanak lagi, so kita tak tahu apa itu leukemia, apa itu kanser. Hanya mengikut sahajalah
apa treatment yang diberi oleh doktor, yang dipaksa oleh ibu untuk makan ubat, semua tu kita ikut sahaja. Ada tak Amira merasakan mungkin ini kenapa saya tak macam orang lain, atau contoh kenapa ini diberikan kepada saya, contohnya gitu? Itu adalah kadang-kadang memberontak. Macam tidak terima hakikat kenapa saya sakit, kenapa saya tak seperti kanak-kanak lain, kenapa saya tak boleh ke sekolah, kenapa saya tak boleh lakukan aktiviti macam mereka. Tapi so far, bila lama-kelamaan saya dah biasakan diri, saya dah kenal dengan rakan-rakan yang sama penyakit yang menerima rawatan, alhamdulillah boleh terima, dan saya merasakan itu adalah keseronokan tak. Sebab ada kawan-kawan yang faham kita juga. Amira ke pediatric HKL dan di bawah rawatan Dr. Hisham sebenarnya pada masa itu. Dan menarik untuk kita kongsikan juga sekarang kerana Amira kembali ke Institut Pediatric HKL sekarang ini, bekerja di sana. Dan bekerja bersama-sama Dr. Hisham semula lah? Alhamdulillah. Okey. Itu sebenarnya satu perkara yang sangat besar, ya, bagaimana saya ingin kongsikan dengan Amira sendiri macam mana perasaannya kembali ke pediatrik, kerana ramai saya kira pesakit kanser yang menjauhkan diri sedikit daripada takut, ada pengalaman yang agak sedih di situ, tapi kembali dengan sebagai bukti kejayaan bahawa kanser boleh diatasi sebenarnya. Saya sangat bersyukur, rasa satu rezeki kepada saya, sebab saya dapat kembali ke tempat yang di mana saya rasa itu derita lah buat diri saya, dan saya dapat memberi jasa dan membantu kanak-kanak, dan kita dapat memahami sebenarnya, dan juga memberi sokongan emosi kepada mereka, dan juga memberi sokongan emosi kepada ahli keluarga juga. Boleh katakan maknanya memadam memori yang sedih di pediatrik dan kembali semula membina kenangan yang barulah, dan insya-Allah membantu juga dengan pesakit-pesakit di sana. Dan ini antara perkara yang sebenarnya cuba kita terapkan, doktor, ya, bahawa kanser pada usia kanak-kanak bukan penghujung, kerana ada cara sebenarnya yang boleh diambil oleh ibu bapa untuk membantu anak mereka pulih terus dari kanser. Betul. Ya, dan usaha mungkin dari kementerian sendiri ataupun HKL sendiri untuk membantu memberikan kesedaran ini kepada ibu bapa. Itulah kita sekarang hendak menyampaikan mesej yang positif bahawa penyakit kanser kanak-kanak ni boleh kita sembuhkan. Tapi mereka perlulah bersabar, macam Amira kata kan. Memanglah masa kita lihat pada awalnya mungkin tapi berat mata mandang, berat lagi bahu memikul, ya. Kita pun cuba masa tu kan, sebagai doktor pun, kita sebagai ibu bapa juga, kita ada anak, kita pun rasa betul kepayahan mereka menghadapi cabaran, ya. Tapi kita positif sebab kita tahu daripada pengalaman di luar negara menggunakan protokol rawatan, ubat-ubatan yang moden, kita dapat mengatasi cabaran ini. Dan kadar sembuhnya pun adalah begitu memberansangkan, ya. Kita hampir sama dengan kadar sembuh pesakit kanser kanak-kanak di luar negara. Kerana kita ada ubat-ubatan yang mahal dan sebagainya pun kita boleh dapatkan di Malaysia, ya. Selain dari itu, macam Amira ni, kita lakukan pembinaan sum-sum tulang. Itu hanya untuk kes-kes yang berisiko tinggi. Jadi maknanya kalau untuk kes-kes yang biasa, selalunya kita tidak menggunakan pembinaan sum-sum tulang. Jadi jenis-jenis kanser kanak-kanak ni banyak, ya. Kita tengok kanser mata ni. Kanser mata ni kalau kanak-kanak tu berumur kurang dari 1 tahun, mata dia juling sikit, itu merupakan tanda-tanda awal. Boleh pergi periksa sebenarnya. Periksa sebenarnya. Kalau anak-anak yang kurang dari umur 1 tahun, kalau dia juling, kalau ternampak mata dia putih macam mata kucing, ya, kita panggil tu white eye reflex. Itu merupakan tanda-tanda awal bagi penyakit kanser mata. Tapi kadang-kadang pada masyarakat kita ada yang datang lambat. Sebab kadang-kadang bila pergi ke hospital, dia kata kena buang mata, lepas tu dia takut. Dia kata nanti anak dia buta dan sebagainya. Lepas tu dia pergi mendapatkan rawatan alternatif, dan bila dia kembali dah terlambat. Itu kita tak nak nak sampaikan mesej, kalau datang awal, terima rawatan yang bersesuaian yang kita dah sediakan. Selepas tu kita teruskan rawatan.
Baik, baik. Maksudnya ia mungkin sebenarnya lebih mudah juga kerana kanak-kanak belum lagi ada pengaruh-pengaruh luar macam gaya hidup yang tidak sihat dan sebagainya ni kan. Dan itulah dia, kita harapkan kesedaran ini dapat dikongsi, dipupuk dalam kalangan masyarakat dia, terutamanya bapa, untuk memberikan lebih perhatian kepada anak-anak mereka. Terima kasih Doktor kerana bersama-sama kami dan juga Amira. Selamat maju jaya dalam kehidupan itu yang kita harapkan ya.